Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Hari ini dalam subjek akidah kita akan belajar sifat iradah. Sifat iradah, pengertian sifat iradah. Iradah ialah berkehendak, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala berkehendak melakukan semua perkara tanpa bergantung dengan sesuatu. Tetapi kehendak manusia tidak sama dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Kehendak manusia agak terbatas, tetapi kehendak Allah Subhanahu Wa Taala tidak terbatas. Sebab itulah Allah Subhanahu Wa Taala tidak bersifat lemah dan mampu mencipta alam ini. Dalil nakli firman Allah Subhanahu Wa Taala, Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Surah Yasin ayat 82. Maksudnya, sesungguhnya keadaan kekuasaannya apabila ia menghendaki adanya sesuatu benda, hanyalah ia berfirman kepada hakikat sesuatu itu, jadilah engkau, maka terus benda itu menjadi. Dalil akli yang pertama, semua makhluk di muka bumi ini dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan kehendaknya tanpa dipaksa. Yang kedua, seseorang yang mengerjakan sesuatu dengan tidak sengaja atau tanpa kehendak, niscaya mereka akan dianggap tidak berakal, tidak sedar, mimpi atau sebagainya. Yang ketiga, mustahil Allah bersifat karahah, yakni terpaksa, kerana sifat ini adalah satu kelemahan bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Firman Allah, Fa'alul lima yurid, surah Buruj ayat 16. Maksudnya, yang berkuasa melakukan segala yang dikehendaki. Hukum mempercayai sifat iradah Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama, umat Islam wajib yakin bahawa Allah Subhanahu Wa Taala bersifat iradah, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala berkehendak melakukan semua perkara tanpa terikat dengan sesuatu. Yang kedua, Allah Subhanahu Wa Taala Maha berkuasa melakukan apa yang dikehendakinya. Dan yang ketiga, Allah Subhanahu Wa Taala tidak bersifat karahah ataupun terpaksa. Kesan mempercayai sifat iradah Allah Subhanahu Wa Taala, yang pertama, dapat meningkatkan keimanan. Yang kedua, redha di atas ketentuan Allah. Yang ketiga, berusaha, berikhtiar dan bertawakal. Yang keempat, mempunyai keyakinan diri. Dan yang kelima, sabar menghadapi cabaran. Seterusnya, tujuan beriman dengan sifat iradah. Yang pertama adalah untuk mendapat redha dengan iradah Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, sabar menghadapi ujian Allah. Yang ketiga, iman akan menjadi lebih kuat. Yang keempat, berkeyakinan. Yang kelima, tidak putus asa. Yang keenam, berikhtiar. Dan seterusnya, tawakal kepada Allah. Apakah yang akan terjadi sekiranya kita mengingkari sifat iradah Allah? Yang pertama, kita akan jadi lupa diri, kemudian merosakkan iman, kemudian akan jadi sombong, kemudian putus asa, malas berusaha dan suka menyalahkan orang lain. Apa yang Ustazah boleh cakapkan dekat sini, sifat iradah Allah adalah berbeza dengan sifat iradah manusia. Iradah Allah, Allah bersifat berkehendak tanpa dipaksa oleh sesuatu atau sesiapa pun. Allah boleh melakukan apa sahaja tanpa dipaksa. Berbeza dengan sifat manusia, kehendak manusia. Sifat kehendak manusia adalah dipengaruhi oleh banyak dan pelbagai perkara. Dan wajib bagi kita sebagai umat Islam mempercayai dan juga beriman dengan sifat iradah Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak yang akan berlaku sekiranya kita mengingkari atau kita tidak beriman dengan sifat iradah Allah. Di antaranya yang Ustazah sebutkan tadilah, kita akan
sombong, lupa diri. Okey, kita akan putus asa. Okey, ini adalah aktiviti. Okey, Ustazah harap murid-murid boleh tulis soalan, salin soalan dan tulis jawapan di dalam buku tulis. Soalan yang pertama, susun dan baca maksud iradah. Okey, kotak yang pertama, tanpa bergantung. Kotak kedua, melakukan semua perkara. Kotak ketiga, Allah Subhanahu Wa Taala berkehendak. Dan kotak yang terakhir, dengan sesuatu. Okey, susunkan kotak-kotak ini menjadikan satu ayat yang lengkap yang bawa maksud iradah. Okey, murid-murid boleh rujuk kepada nota yang Ustazah bagi. Apa maksud iradah? InsyaAllah murid-murid boleh jawab soalan yang diberi. Okey. Kemudian, latihan yang seterusnya adalah latih tubi membaca dari nakli iradah. Okey. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Surah Yasin ayat 82. Kita dah jumpa dalam nota tadi. Jadi harap murid-murid boleh baca ayat ini. Ayat ni dalam surah Yasin, jadi kita dah biasa jumpa. Okey, kata kuncinya kat sini adalah arada. Iza arada. Okey, sesungguhnya keadaan kekuasaan apabila ia menghendaki. Arada, menghendaki adanya sesuatu benda, hanyalah ia berfirman kepada hakikat sesuatu itu, jadilah engkau, maka terus benda itu menjadi. Okey. Yang latihan kedua ini hanya latih tubi sahajalah. Latihan pertama tadi perlu menulis. Okey, itu saja untuk subjek akidah pada hari ini. Selamat menjawab, selamat belajar. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.